Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam sesi perkongsian ilmu bagi daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan yang akan dikendalikan daripada bahagian dasar dan konsultasi, di mana perkongsian kita pada pagi ini akan membincangkan mengenai panduan mengenai pindaan perundangan tanah, di mana bahagian dasar dan konsultasi merupakan ketua bagi penyelarasan pindaan perundangan tanah di JKPTG Persekutuan. Untuk sesi perkongsian pagi ini, perkongsian akan disampaikan atau diberikan oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Konsultasi, iaitu Encik Anish Ganison, dan saya sebagai moderator, iaitu Puan Yati binti Musa, akan bersama anda dalam 30 minit pagi ini. Okey, untuk pertamanya saya ingin memperkenalkan dulu panel kita pada pagi ini, iaitu Encik Anish Ganison, di mana beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar, dan beliau telah berkhidmat di bahagian dasar dan konsultasi, di mana beliau merupakan SME Perundangan Tanah dan SME Pentadbiran Tanah, dan beliau telah berkecimpung dalam pentadbiran tanah di JKPTG ini secara khusus ataupun khasnya di bahagian perundangan tanah bermula pada tahun 2020 dan sehingga kini masih di bahagian dasar dan konsultasi. Dan untuk sedikit pengalaman beliau dalam pentadbiran tanah amat luas, dan saya percaya dalam sesi perkongsian kita pada pagi ini kita akan mendapat satu perkongsian yang tepat dan juga lebih kepada khusus kepada pindaan perundangan tanah yang sedang dijalankan oleh bahagian dasar dan konsultasi, iaitu berkenaan dengan pindaan kanun tanah negara yang sedang kita laksanakan dan sedang berjalan, dan dalam peringkat lebih kurang 70% kita telah selesailah urusan dari segi pindaan perundangan, di mana dari segi engagement bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pindaan perundangan telah pun kita selesai dan juga kita sempurnakan. Untuk sesi pagi ini kita lebih mendalami bagaimana pindaan perundangan bagi kanun tanah negara itu sendiri dilaksanakan di bahagian dasar dan juga konsultasi. Dengan itu saya ingin mengalukanlah ucapan aluan pertama pengenalan daripada Encik Anish Ganison untuk sesi perkongsian kita pada pagi ini. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam madani kepada saudari Yati Musa. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit apa yang kami di bahagian dasar dan konsultasi melaksanakan. Ramai yang berpandangan bahawa kita ni ulat buku, duduk di dalam bilik dan banyak pembacaan dilaksanakan. Tetapi selain daripada membelik dokumen-dokumen ataupun melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang, antara tugas-tugas utama kita di bahagian dasar dan konsultasi seperti saudari Yati maklumkan ialah kita melihat kepada pindaan-pindaan kepada perundangan-perundangan tanah di Malaysia. Yang paling khususnya adalah kanun tanah negara. Selain daripada itu, kami membuat semakan semula kepada pekeliling-pekeliling, Ketua Pengarah Tanah dan Galian, garis-garis panduan, dan juga apa-apa persoalan yang berkaitan dengan perundangan tanah ditujukan ke bahagian dasar dan konsultasi. Dan kami sedaya upaya kami, dan juga dengan mengikut perundangan-perundangan yang sedia ada, kes-kes mahkamah yang sedia ada, kami membantu pentadbiran tanah dengan mengeluarkan pandangan, mengeluarkan garis panduan, pekeliling, dan juga sebahagian besar daripada usaha-usaha ini diterjemah kepada pindaan kepada perundangan tanah, terutama sekali kepada kanun tanah negara. So saya rasa yang tu adalah serba sedikit mukadimah daripada saya, dan mungkin kita dapat berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan panduan pindaan undang-undang, bagaimana urusan pindaan perundangan tu dapat dilaksanakan. Okey, terima kasih ucapan
pertama daripada panel kita, dan sedikit saya nak tanya kepada panel dari segi pengalaman sendiri daripada akta ataupun rujukan perundangan yang kita sedang gunakan, yang manakah pengalaman Cik Anies sendiri pernah terlibat dalam pindaan perundangan tersebut? Okey, saya pernah terlibat dalam pindaan Kanun Tanah Negara pada tahun 2008. Lepas tu di semasa pindaan Akta Pelantar Benua tahun 2008, Kanun Tanah Negara tahun 2008, pada tahun 2016, pada fasa-fasa yang awal di mana kami pernah laksanakan semakan semula kepada Kanun Tanah Negara pada tahun 2010, dan hasil semakan tersebut dijadikan asas kepada pindaan tahun 2016. Semakan semula yang sekian lama tidak dilaksanakan kepada keliling-keliling Ketua Pengarah Tanah Galian telah dilaksanakan pada tahun 2010, dan kini saya sedang menyemak semula keliling-keliling Ketua Pengarah Tanah Galian. So ini adalah kali kedua semakan semula tu dilaksanakan. Yang first ialah tahun 2010 dan kali ini tahun 2020. Kami mula pada tahun 2020 dan sekarang ada pada tahun yang ketiga untuk menyemak semula semua keliling-keliling Ketua Pengarah dari tahun 1969 hingga tahun 1990. Jadi tempoh masa yang agak lama, berkeliling yang agak lama, itu hampir 40, ada yang setengah-setengah tu dah 50 tahun. Jadi kita perlu menyemak semula mengikut peredaran masa pada masa kini lah. So yang tu antara pengalaman saya dalam urusan-urusan semakan perundangan. Kira kalau mendengar daripada penjelasan daripada Encik Anies tadi tu, maknanya Encik Anies dia sila pulang ke gagang sebab dia beliau datang balik kepada bahagian dasar, dan pada tahun 2000 sebenarnya permulaan kepada pindaan adalah 2019, dan apabila PKP kita memperlahankan pindaan, dan kemudian kita bermula balik pada tahun lepas, dan pada tahun ini kita cuba menyiapkan beberapa dokumen untuk semakan di bahagian gubalan, dan untuk kita angkatkan nanti untuk kelulusan. Dan dari segi kalau melihat kepada penjelasan Encik Anies tadi juga, kita mendapati bahawa set-set pindaan perundangan tu beliau telah merasai bagaimana flow urusan kerja pindaan perundangan tanah dijalankan. Dan dari segi personal saya sendiri, saya hanya ada pengalaman dari segi pindaan berkenaan akta milik strata dan juga berkenaan dengan kaedah strata, dan juga pada kali ini permulaan daripada mula kita membuat pindaan Kanun Tanah Negara, dan kemudian ada beberapa akta yang kita sedang semak juga, iaitu berkenaan dengan akta harta pusaka kecil dan juga akta milik strata yang sedang giat dijalankanlah untuk pindaan perundangan tanah. Okey, dari segi secara kita kata ilmiahnya, apakah sebenarnya tafsiran pindaan perundangan? Okey, Cik Anies akan maklumkanlah sebenarnya apa itu tafsiran pindaan perundangan, Cik Anies. Okey, kalau ikut garis panduan pindaan perundangan yang dikeluarkan oleh Jabatan pada tahun 2008, kita tafsirkan pindaan perundangan ini sebagai suatu perubahan kepada untuk meminda sesuatu akta, enactment, statut atau peraturan yang memasukkan proviso yang baru ataupun memotong proviso yang sedia ada, memasukkan perkataan di dalam struktur peruntukan perundangan yang ada, ataupun membetulkan sesuatu peruntukan yang telah berkuat kuasa. So yang tu antara skop apa yang dimaksudkan dengan pindaan perundangan secara ilmiah lah.
Okay, terima kasih pada Cik Anies. Untuk tafsiran tu, kalau kita lihat kepada tafsiran yang telah beliau terangkan tadi, nampak dia agak ringkas, tapi sebenarnya flow ataupun proses bagi pindaan perundangan tanah itu adalah sesuatu urusan ataupun kerja yang bukan mudah. Kerana kita akan melibatkan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan dan juga pemakaian kepada pindaan perundangan tersebut apabila pindaan perundangan itu ingin dilaksanakan. Okey, kita akan pergi kepada permulaanlah kepada proses pindaan perundangan. Jadi saya mohon kepada Encik Anies untuk menerangkan dari segi flow ataupun proses pindaan perundangan tu sebenarnya kita bermula daripada peringkat mana? Okey. Terima kasih Saudari Yati. Bila kita nak laksanakan sesuatu pindaan perundangan, dia boleh datang daripada atas, daripada pucuk pimpinan kerajaan ataupun daripada hasrat daripada pengurusan atasan, ataupun dia datang daripada tekanan daripada pasaran ataupun daripada perundangan, kekangan-kekangan kepada perundangan ataupun daripada pentadbiran sendiri, daripada keluhan-keluhan daripada rakyat. So apa bahagian dasar dan konsultasi melaksanakan ialah kami mengambil bibit-bibit permasalahan yang timbul di dalam pentadbiran tanah secara keseluruhan, adakah dia datang daripada atas ataupun dari bawah. Dan selepas itu kita mengolah dia menjadi suatu permasalahan yang perlu dibincangkan. Jadi apa yang akan berlaku ialah kami akan wujudkan kertas, ada focus group discussion, ada mesyuarat ataupun libat urus dengan semua pemegang taruh. Nah, apabila benda ni dah menjadi konkret ataupun dah jadi suatu cadangan yang memang kukuh, dia akan pergi kepada keperluan untuk kita memaklumkan semula kepada pengurusan atasan jabatan. Dan pengurusan jabatan akan mengangkat kepada pengurusan atasan kementerian. Dan akhirnya dia balik kepada menteri. Jika yang berhormat menteri telah bersetuju supaya cadangan daripada permasalahan tersebut itu perlu dibuat pindaan undang-undang, kerja yang lain akan dilaksanakan, iaitu penyediaan kertas untuk dibentangkan di dalam mesyuarat pengarah tanah Malaysia. Ini adalah kertas dasar, belum lagi pindaan rang undang-undang. So kertas dasar dibincangkan di dalam pentadbiran tanah Malaysia, pengarah tanah Malaysia. Kalau dipersetujui dan dia di pentadbiran tanah mengambil maklum bahawa ia adalah satu masalah yang perlu dipinda, baru suatu kertas dasar yang berupakan memorandum jemaah menteri diangkat untuk persetujuan jemaah menteri supaya dasar bagi tujuan meminda. Dan setelah jemaah menteri telah bersetuju, kita mengangkat kepada Majlis Tanah Negara yang pada masa kini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 10 wakil daripada Kerajaan Persekutuan yang terdiri daripada menteri-menteri yang telah dipilih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan wakil-wakil daripada kerajaan yang diwakili oleh Ketua Menteri ataupun Menteri Besar negeri masing-masing. Dan setelah ia dipersetujui di dalam Majlis Tanah Negara, baru usaha-usaha untuk menggubal rang undang-undang itu dilaksanakan. Apabila kita melaksanakan penggubalan rang undang-undang, wujudlah libat urus dengan pemegang taruh, kita mendraft rang undang-undang tersebut dan kita melaksanakan Regulatory Impact Assessment, RIA. Ia adalah satu kemestian dalam tata kelola pengurusan pindaan perundangan, di mana kita ingin melihat impak perubahan kepada perundangan tersebut tu memberi kesan kepada rakyat dari segi prosedur, dari segi tempoh masa, dari segi kewangan. Jika berlakunya perubahan kepada perundangan tersebut, dia memberi kesan kepada rakyat, kepada industri dan kepada proses yang sedia ada. Setelah semua perkara-perkara itu dibuat, rang undang-undang itu diangkat ke Jabatan Peguam Negara bagi tujuan penggubalan terakhir. Dan jika Jabatan Peguam Negara telah bersetuju dengan draft undang-undang tersebut,
kembali semula proses, diangkat kepada Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia untuk dipersetujui rang undang-undang tersebut dan dia angkat kepada Jemaah Menteri untuk dipersetujui rang undang-undang tersebut, dan rang undang-undang itu dibentangkan semula di dalam Majlis Tanah Negara bagi mendapat persetujuan daripada semua ketua-ketua kerajaan, dan akhirnya rang undang-undang itu dibentangkan di dalam Dewan Rakyat untuk dipersetujui oleh semua ahli parlimen di Dewan Negara, dan setelah itu ia dipersembahkan untuk diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ia menjadi undang-undang. So yang itu adalah proses penggumpulan undang-undang panjang lebar, dan tempoh masa bagi sesuatu pindahan undang-undang bukan singkat. Dia mengambil masa dari tempoh masa 3 hingga 5 tahun. Jadi yang mana yang memerlukan benda yang terlalu kritikal, mungkin ia tempoh masa itu adalah pendek, tetapi bagi sesuatu undang-undang yang memang kondusif ataupun holistik, ia mengambil masa dalam tempoh masa 3 hingga 5 tahun. So yang itu adalah flow perundangan tanah. Pindaan kepada perundangan tanah. So daripada panjang lebar daripada penerangan Cik Anis tadi, sebenarnya kalau kita lihat dalam flow-flow tersebut, macam dari segi MPC punya peranan dalam RIA tu sendiri sebenarnya bukanlah di bawah kawalan bahagian dasar dan konsultasi. So kalau untuk pemahaman semua juga, sebenarnya RIA tu disediakan bukan dalam tempoh yang singkat juga, sebab kita perlu memohon juga kepada pihak MPC untuk sama ada bersetuju ataupun tidak tidak bersetuju dengan pindaan yang pihak JKPTG ingin laksanakan sesuatu pindaan perundangan. So sekiranya impaknya itu tidak memberikan faedah ataupun dari segi kos ataupun dia punya pemakaian dia nanti apabila dibuat pindaan tidak memberikan satu impak yang positif kepada perundangan di Malaysia pun, sesuatu pindaan itu tidak akan dilaksanakan. Di mana saya ingin tekankan sini bahawa sebenarnya report RIA tu juga adalah satu report yang penting yang perlu kita lepas sebelum kita meneruskan pindaan perundangan. Ya, betul. Setuju. Ya. Setuju dengan cadangan dengan apa yang Puan Yati sebutkan. Sebab pengurusan ataupun pemegang taruh boleh mengambil tindakan untuk meminda, tetapi RIA ni memberikan penerimaan daripada rakyat dan juga pasaran. So apabila kita melaksanakan suatu pindaan undang-undang yang tidak dipersetujui oleh rakyat, dia akan menjadi satu perundangan gajah putih. So yang tu yang kita tidak ingin laksanakan, buat kerja sia-sia 2, 3 hingga 5 tahun, akhirnya undang-undang tu tidak dapat dilaksanakan. So RIA tu memang penting untuk kita melihat apa penerimaan pindaan tersebut. Daripada penjelasan Cik Anis sebelum ni juga, kita ada nampak dekat situ beberapa urusan ataupun beberapa peringkat yang perlu kita lepasi, iaitu selain daripada RIA tadi, Cik Anis maklumkan juga di situ ada peringkat Mesyuarat Pengarah Tanah. So Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia ni yang kita maklum, bila ada sesuatu ada sesuatu cadangan ataupun ada sesuatu perbincangan yang ingin diangkat dalam mesyuarat, kita akan masukkan di dalam Mesyuarat Pengarah Tanah. Okey, tetapi sebenarnya sekiranya ada akta-akta yang berkaitan dengan perundangan-perundangan tanah lain, contoh daripada agensi lain yang berkaitan dengan perundangan tanah, ingin membuat pindaan perundangan. So sebenarnya Cik Anis boleh ringkaskan bagaimana agensi tersebut ingin membuat pindaan? Okey, contoh yang paling dekat ialah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok, di mana setelah pindaan kepada fungsi-fungsi menteri, akta tu dahulunya di bawah kementerian kita telah berpindah ke Jabatan Peguam Negara. Dan akta tu berkaitan amat rapat dengan pentadbiran tanah negeri.
Bagi agensi-agensi yang di luar daripada kementerian ni, mereka boleh melaksanakan urusan-urusan pindaan perundangan. Tetapi apabila untuk mendapatkan persetujuan libat urus daripada pemegang-pemegang taruh, mereka terpaksa mengikut flow di mana ia perlu dibentangkan dalam Pengarah Tanah Malaysia, di Kabinet dan juga di Majlis Tanah Negara. Yang paling akhirnya adalah Majlis Tanah Negara sebelum ia sampai ke Parlimen. Jadi kementerian yang ataupun agensi-agensi yang mempunyai perundangan-perundangan yang berkaitan dengan tanah perlu melepasi tahap-tahap yang ini sebelum ia sampai ke Parlimen lah. Jadi RIA tetap perlu dilaksanakan, libat urus dengan pentadbiran tanah perlu, tetapi perlu mendapat persetujuan daripada platform-platform ni sebelum ia sampai ke Parlimen. So maknanya tiada saya boleh kata tiada nak kata jalan pintas. Satu jalan pintas yang dibenarkanlah sekiranya ada agensi yang ingin membuat pindaan perundangan. So maknanya flow yang tadi yang diterangkan oleh Encik Anis tadi, semua pihak-pihak yang ingin membuat pindaan perundangan dia perlu melalui peringkat-peringkat yang dimaklumkan. Okey. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau ikut kepada kategori pindaan perundangan ni, dia ada beberapa kategori. Lebih kurang ada 4 kategori. So saya mohon Cik Anis untuk memaklumkanlah dari segi kategori kepada pindaan perundangan tanah sendiri. Okey, terima kasih saudari Yati. Kita ada 4 kategori. Kita labelkan sebagai A, B, C dan D. Apabila undang-undang itu adalah terlalu kritikal dan perlu dilaksanakan dengan kadar segera, kita meletakkannya sebagai kategori A, di mana usaha-usaha untuk melaksanakan pindaan itu perlu dilaksanakan dengan segera. Jika ia kurang kritikal tetapi memang mempunyai impak yang tinggi, kita meletakkan sebagai kategori B. Ia sama taraf dengan A tetapi mungkin keseriusan ataupun kritikalnya berbeza sedikit. Kategori C pula adalah rang undang-undang yang mempunyai keutamaan yang sederhana lah. So yang ni kita boleh ambil tempoh masa yang lebih panjang, tidak kritikal, tiada gesaan untuk kita melaksanakan perundangan. Dan D adalah yang paling akhir di mana ia tidak mempunyai impak yang terlalu tinggi, tidak mempunyai kesegeraan dan biasanya ini adalah pindaan-pindaan sampingan yang terlibat dengan sesuatu akta yang berkaitan dengan perundangan tanah lah. So yang apabila kita melihat sesuatu isu, kita akan cuba masukkannya di dalam 4 ranking ni, A, B, C atau D, dan setelah itu baru kita akan ambil tindakan untuk plan tindakan untuk kita melaksanakan pindaan tersebut lah. Okay. So itu penjelasan mengenai tahap keutamaan yang dari segi kategori-kategori dalam perundangan. So untuk seterusnya boleh Cik Anis maklumkan sebenarnya siapakah key person yang terlibat dalam satu-satu perundangan tanah? Okey, antara pihak-pihak yang berperanan penting apabila kita melaksanakan pindaan perundangan, nombor 1, kita perlu dapatkan buy-in daripada pengurusan tertinggi jabatan. Selagi kita tak dapat meyakinkan pengurusan tertinggi jabatan ataupun kementerian, memang apa-apa tindakan pindaan perundangan tidak dapat dilaksanakan. Selain daripada itu adalah pegawai ataupun desk officer yang memegang flow kerja pindaan undang-undang tersebut. So yang ini merupakan individu yang amat penting dalam pindaan perundangan. Beliaulah yang akan merangka plan perancangan. Beliaulah yang akan melaksanakan libat-libat urus, maklum balas dan juga usaha-usaha untuk mendraftkan rang undang-undang tersebut. Selain daripada itu perlu ada penyelarasan di jabatan kita. Kita perlu menyelaras dengan kementerian dan pihak yang menjadi pegawai penyelaras tersebut adalah bahagian tanah.
iaitu di NRECC. So perlu ada kerjasama yang amat rapat antara jabatan dan juga bahagian tanah supaya kementerian dan juga jabatan sync, supaya dia boleh melaksanakan pindaan-pindaan tu mengikut apa yang hasrat kementerian dan apa hasrat jabatan. Dan akhir sekali adalah pegawai-pegawai perundangan di jabatan, kementerian dan juga bagaimana interaksi kedua-dua pegawai perundangan ini dengan Jabatan Peguam Negara. Jika kesemua key person ni mempunyai hala tuju yang sama, mempunyai pemahaman yang sama terhadap pindaan perundangan tersebut, saya yakin bahawa pindaan perundangan tu tidak akan mengalami masalah. Dia selalunya akan menjadi roadblock ni apabila A fikir benda lain, B fikir benda lain, tapi apa yang sampai kepada pengurusan adalah C. So ini yang kita cuba elakkan, dan jika wujud pegawai-pegawai yang telah dihaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kita perlu stick dengan pegawai tersebut sehingga selesai projek. Jangan setengah jalan ada berlakunya pertukaran dan apa benda, dia akan mengganggu dalam urusan-urusan pindaan. Itu sedikitlah mengenai key person yang penting dalam pindaan perundangan. Tetapi kalau kita lihat jika agensi lain yang ingin membuat pindaan perundangan, kalau dia ada sedikit perbezaan lah dengan di JKPTG sendiri kalau membuat pindaan perundangan. Sebab dari segi kawalan arahan-arahan tersebut semua di dalaman. Tapi kalau melibatkan agensi luar, pihak JKPTG sebenarnya akan turut serta dalam kumpulan pindaan perundangan agensi tersebut. Okey, dan kita akan memberikan khidmat nasihat yang terbaiklah kepada pihak agensi tersebut untuk menjalankan pindaan dan memberikan cara-cara bagi menyelesaikan sesuatu undang-undang berkaitan dengan cadangan pindaan yang ingin dilaksanakan. Okey, seterusnya saya rasa kita dah hampir kepada minit-minit terakhir bual bicara kita ni. So saya ingin mohonlah kepada Cik Anies, sebab melalui pengalaman luas beliau, saya rasa beliau sendiri mempunyai satu cadangan dan juga satu harapan mengenai hala tuju pindaan perundangan yang dilaksanakan oleh jabatan ini sendiri, iaitu pindaan perundangan bagi kanun tanah negara. Dan untuk makluman semua, sebenarnya kanun tanah negara ni yang di semasa ini kita sedang meminda berkaitan dengan sistem elektronik sepenuhnya. So selepas daripada ini sebenarnya kita terima juga banyak berkenaan dengan pindaan-pindaan di bawah seksyen di dalam KTN. So yang itu kita akan buat peringkat seterusnya. Tapi apa yang Cik Anies terangkan tadi, semua yang dimaklumkan tadi dari segi proses-proses tu sebenarnya kita akan lalui juga. Tak ada pengecualian pun sekiranya pindaan itu dibuat oleh bahagian dasar sendiri. Okey, so saya ingin mohonlah kepada Cik Anies untuk memaklumkan apakah sebenarnya harapan dan cadangan beliau dalam dalam pengalaman, sebab beliau luas dalam pengalaman untuk pindaan-pindaan perundangan ni. So kita nak dengarlah sendiri dalam sesi ni apa harapan dan hala tuju beliau. Terima kasih Saudara Yati. Harapan saya adalah apabila kita melaksanakan pindaan undang-undang di masa hadapan, ia perlu mesra rakyat. Satu, mesra rakyat. Yang kedua, ia perlu lebih mudah dipahami oleh semua pihak-pihak yang terlibat dengan perundangan tanah tersebut. Apabila kita lihat perundangan-perundangan tanah yang sedia ada, dia terlalu kompleks, hanya orang-orang yang mengetahui persekitaran pentadbiran tanah ataupun mereka yang pernah mempelajari perundangan yang faham berkaitan dengan undang-undang tanah. Ini menyebabkan ramai yang tidak berminat dan ramai yang menyatakan bahawa urusan-urusan tanah adalah terlalu pelik, menyusahkan
dan juga mengambil tempoh masa yang terlalu panjang. Jadi hasrat saya ialah kita cuba membuat pindaan-pindaan kepada perundangan pentadbiran tanah ni supaya dia lebih dekat dengan hati rakyat. Orang biasa pun akan faham perundangan tersebut. Jadi apabila setiap orang faham apa yang sedang berlaku, ia akan mengurangkan isu-isu fraud, isu-isu penipuan, pemalsuan, dan ia memudahkan urusan-urusan di pentadbiran tanah. Tak ada orang tengah di dalam urusan-urusan tanah. Apabila kita dapat mewujudkan persekitaran tersebut, ia dapat secara tidak langsung melonjakkan ekonomi negara dengan urus niaga yang lebih mudah. So yang itu adalah hasrat saya, dan saya berharap dalam pindaan undang-undang yang baru ni kita dapat mencapai objektif tersebut. Baik. Okey. Tu penjelasan terperinci lah daripada Cik Anis sendiri. So kita harap dan bahagian dasar sendiri ingin melaksanakan pindaan perundangan seperti mana yang dimaklumkan oleh Encik Anis tadi, kita akan capailah. Maksudnya dia tidaklah pindaan perundangan yang syok sendiri dan tidak boleh diguna pakai, tetapi sebaliknya dia menyusahkan lagi kepada pihak pemegang taruh ataupun kepada pengurusan dalam pentadbiran tanah untuk melaksanakan ataupun memaklumkan kepada pengguna berkenaan dengan pindaan kanun tanah negara yang akan kita sempurnakan insya-Allah pada tahun hadapan, insya-Allah. Okey. Dan untuk akhirnya ni sesi perkongsian kita pada pagi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Anis atas perkongsian beliau tadi, dan daripada bahagian dasar dan konsultasi sendiri ingin memohon sekiranya ada apa-apa yang ingin diperincikan atau ingin penjelasan mengenai sesuatu pindaan perundangan yang ingin dibuat oleh bahagian tumpuan dan juga mana-mana agensi, so boleh berhubung dengan bahagian dasar dan konsultasi untuk mendapatkan khidmat nasihat yang betul lah mengenai tata cara sesuatu pindaan itu ingin dilaksanakan. Dan kami juga berharap sekiranya ada apa keraguan mengenai perundangan, boleh berhubung dengan bahagian dasar dan konsultasi juga di JKPTJ ini untuk mendapatkan penjelasan sekiranya ada persoalan. Okey, dan saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini, dan kita bersua lagi sekiranya ada sesi-sesi perkongsian ilmu yang boleh kita sama-sama kongsikan. Dan itu sahaja, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.